Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat perihal kezuhudan, utamakan sedikit dari dunia, 193. Hendaklah anda bersikit-sikit, berdikit-dikit apabila mengambil dunia dan mencukupi hanya dengan yang perlu sahaja daripada pakaian dan makanan, pernikahan dan tempat tinggal dan seluruh barangannya. Awas anda dari suka mengikut tuntutan hawa nafsu, lalu anda mendakwa diri berzuhud konon. Anda lalu mengada-adakan hujah-hujah yang batil dengan membuat takwil-takwil yang jauh dari kebenaran. Padahal para rasul dan nabi yang terdahulu ala nabina wa alaihim afdalus salatu wassalam, kemudian para pemimpin yang datang sesudah mereka, semua mereka telah menolak segala macam bersenang-senang dengan dunia, sedangkan mereka berdaya untuk mendapatkan yang halal dari segala jenisnya. Hal ini tiada sepi lagi bagi orang yang tahu sedikit dari latar belakang hidup mereka itu. Jika anda memang tidak berdaya untuk berzuhud pada dunia, maka tidak mengapalah anda mengaku cenderung pada dunia itu dan mengambil berat terhadap dunia itu. Dan anda pun tiada berdosa selagi anda menjaga diri jangan sampai berani bersenang-senang dalam cara yang diharamkan oleh syarak. Dan sebenarnya zuhud itu adalah suatu maqam atau tingkat di atas semua itu. Namun seandainya lah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk bersenang-senang diri dalam dunia, maka dari mana datang kuasa kita untuk memperolehnya pada zaman ini di mana serba-serbinya tidak terang dan sukar didapati, iaitu yang halal mutlak, untuk menutupi aurat dan mengalas perut dari kelaparan dari yang halal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana diberikan kita kesempatan untuk berehat sementara, dan Alhamdulillah kita mula balik pada tahun yang baru. Moga-moga kita mula tahun baru ini dengan segala niat yang baik, dengan kesungguhan, dengan kesabaran dalam menuntut ilmu dan istiqamah dalam menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tidak lupa juga segala ilmu yang kita tuntut diniatkan untuk menghidupkan Islam. Kerana niat yang paling penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu adalah man ja'ahul maut liyuhyiya bihil Islam fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang didatangi kematian dalam keadaan dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat untuk menghidupkan Islam. Kata para ulama, iaitu menghidupkan Islam pertama-tamanya dalam diri kita, menghidupkan Islam pada mata kita, menghidupkan Islam pada seluruh anggota tubuh badan kita, menghidupkan Islam di dalam hati kita, dalam roh kita, dan kemudian mereka-mereka yang di bawah tanggungan kita, menghidupkan Islam di rumah kita, menghidupkan Islam di tempat pekerjaan kita, menghidupkan Islam dalam diri anak-anak kita, bahkan sehingga niat itu membesar dan membesar sehingga
kita niat untuk menghidupkan Islam ke seluruh makhluk yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hidayat tersebut. Yang ini kita niat bermula daripada kita, akan tetapi dibesarkan niat itu sehingga kita niat untuk menghidupkan Islam di dalam diri seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi terbahagi kepada dua: umat ijabah, umat yang telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan umat dakwah, umat yang belum menerima daripada ataupun yang belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niat dalam menuntut ilmu itu pertamanya untuk menghidupkan Islam, iaitu untuk beramalkan dengan ilmu tersebut dalam diri kita, dalam diri orang-orang yang berada di sekeliling kita, sehinggalah untuk menyampaikan keindahan Islam dan sunnah Rasulullah itu kepada seluruh alam. Naam. Dan itu kurang lebih antara niat yang paling penting. Dan juga niat yang paling penting untuk kita menuntut ilmu adalah untuk tambahkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ditambahkan ilmu, sepatutnya semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan kita berada dalam perihal kezuhudan, yakni sifat zuhud ini merupakan satu maqam yang lebih tinggi, ataupun yang kalau nak disebutkan macam perkara yang sunat lah, yang wajib itu untuk mencari yang halal. Wa ba'din, kemudian untuk mengamalkan sifat zuhud ini merupakan satu maqam yang lebih tinggi daripada hanya memastikan perkara itu halal, yakni mengambil daripada perkara-perkara yang halal. Kurang lebih makna zuhud adalah mengurangkan daripada mengambil perkara yang halal, walaupun perkara itu halal, tapi dikurangkan mengikut kadar keperluan. Hanya diambil daripada yang halal mengikut kadar keperluan. Sebab tu Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, hendaklah anda berdikit-dikit apabila mengambil dunia dan mencukupi hanya dengan yang perlu sahaja daripada pakaian, makanan, pernikahan, tempat tinggal dan seluruh barangan. Nah, baik daripada pakaian, mungkin kita mampu untuk nak pakai ataupun untuk memiliki lebih daripada 10, 20, 30 jubah, tapi kita beli ikut apa yang perlu. Kita mampu untuk nak makan macam-macam jenis makanan, tapi kita ikut keperluan perut kita. Pernikahan, tempat tinggal, nah, mungkin kita mampu untuk beli 5 rumah, 10 rumah, tapi khalas, kalau kita perlu satu rumah, kalau kita perlu 3 rumah, 3 rumah, kalau kita perlu 10 rumah, okey, mafi muskilah. Tapi ikut keperluan, bukan untuk dibazirkan. Dan seluruh barangannya. Nah, perabot rumah kita ada tarikh luput. Khalas, kita beli, kita dah niat dah awal-awal lagi, kita beli sofa ni, okey, sofa ni biasanya kita boleh guna 2 kali lah, 2 tahun 2 kali raya cukup. Ba'din kali ketiga raya kena tukar. Sebab apa? Nanti kan orang tengok, sama je, tak tukar-tukar pun. Kapet pun sama juga. Wah, kata ini kita tak letakkan tarikh luput pada barang-barang selagi mana ianya boleh digunakan, selagi mana ianya masih cantik, maka tak ada keperluan untuk ditukar. Salah ke untuk nak tukar? Tak salah. Kalau betul nak tukar, mafi muskilah, tapi jangan jadikan sebab ataupun niat utama untuk tukar tu hanya untuk nak membazir ataupun untuk nak bermegah-megah dengan perkara-perkara dunia, ataupun hanya sekadar mengikut hawa nafsu. Kata nak tukar, mafi muskilah tukar, tapi bukan untuk nak tunjuk kepada orang lain, bukan kerana nak rasakan kita ni lebih kaya daripada orang lain dan sebagainya. Jangan jadikan motif kita nak tukar barang tu sebab orang lain. Kalau memang rasa nak tukar, mafi muskilah. Tiba-tiba rasa kenan pula yang ni, tukar, mafi muskilah. Tapi janganlah sebab kita nak tukar tu motif dia nak memuaskan hawa nafsu, ataupun nak bermewah-mewah, ataupun nak menunjuk-nunjuk. La ilaha illallah. Naam. Awas anda dari suka mengikut tuntutan hawa nafsu. Naam. Jadi kita kena kawal hawa nafsu kita, dan bukan hawa nafsu kita yang mengawal kita. Kerana tuntutan hawa nafsu ni tak pernah habis. Tuntutan hawa nafsu ni tak pernah habis. Dan kenikmatan dunia itu adalah muakkad. Kenikmatan dunia itu hanya sementara. Jadi bila kita berikan apa yang hawa nafsu nak, kepuasan dia hanya sebentar.
Jadi bila dia dah habis puas daripada apa yang dia nak, wabakdin dia akan minta yang lain. Lepas tu kita tu bagi lagi. Lepas tu dia akan nak yang lain. Wah kata tak berhenti. Yang lagi teruk apa dia? Rezeki yang halal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tu ada limitation. Jadi mungkin permintaan kali pertama bila kita berikan, kita mampu halal. Kali kedua mampu halal. Kali ketiga mampu halal. Wabakdin masuk keempat, khalas dah tak cukup duit dah ni. Tapi nak juga berikan, khalas kita cuba cari yang syubhah, waliyadzubillah. Apa-apa yang syubhah kita jalan. Masa tu masih ada lagi sikit. Wabakdin kita masih lagi nak berikan tuntutan hawa nafsu sampai ke satu tahap hatta yang syubhah dah tak ada. Perlu untuk usaha benda-benda yang haram untuk nak memenuhkan hawa nafsu. Kat situ datang muskilah bila kita sentiasa memenuhi daripada keinginan hawa nafsu. Sebab keinginan hawa nafsu tak pernah berhenti, dan disebabkan memenuhi hawa nafsu yang tak pernah ada penghujung, maka takut kita akan terjatuh kepada perkara-perkara yang syubhah dan haram. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Awas anda dari suka mengikut tuntutan hawa nafsu lalu anda mendakwa diri berzuhud konon. Naam, ni teruk jugalah. Ya, ini kononnya kita cari excuse, kita buat hilah ataupun kita justify. Oh tak ada, sebenarnya aku ni zuhud, tak suka pun perkara-perkara dunia, tapi nikmat dah ada, jadi kita gunakanlah nikmat kan. Yang ni kalau kita suka dunia, khalas cakap kita suka dunia, mafi muskilah, tak salah pun. Yang ini mencintai dunia bukanlah satu kesalahan selagi mana ianya berada dalam lingkungan halal. Maksudnya memang kita mampu, ada kemampuan untuk nak mungkin beli benda-benda yang kita suka, mafi muskilah. Tapi janganlah nak claim yang kita ni zuhud tapi kita berlebih-lebihan dalam menikmati kenikmatan dunia. Anda lalu mengadakan hujah-hujah yang batil dengan membuat takwil-takwil yang jauh dari kebenaran. Padahal para nabi dan para rasul yang terdahulu, kemudian para pemimpin yang datang sesudah mereka, semua mereka telah menolak segala macam bersenang-senang dengan dunia, sedangkan mereka berdaya untuk mendapatkan dari halal dari segala jenisnya. Naam, la ilaha illallah. Dan kita pun dah sebutkan tentang kisah-kisah orang-orang salih yang diberikan rezeki yang banyak, akan tetapi mereka memilih daripada jalan zuhud. Jika anda memang tidak berdaya untuk berzuhud pada dunia, maka tidak mengapalah anda mengaku cenderung pada dunia itu dan mengambil berat terhadap dunia itu, dan anda pun tiada berdosa selagi anda menjaga diri jangan sampai berani bersenang-senang dalam cara yang diharamkan oleh syarak. Nah, maksudnya selagi mana kita menggunakan dunia, kita mengambil kenikmatan dunia dalam lingkungan yang halal, yang kita kontrol kita punya hawa nafsu, yang halal, naam, mafi muskilah. Tapi apabila dia mula untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang, syubhah ataupun haram, khalas kita kata no, kita akan kata no. Bila orang nak, ataupun bila hawa nafsu kita kata contohnya kita dengan kawan kita dua-dua ada potensi untuk nak dinaikkan pangkat, tapi sebab hawa nafsu kita kitalah macam mana nak buat supaya kita dapat naik pangkat, supaya gaji pun naik. Jadi kita pun buat perkara-perkara yang tidak dibolehkan sehingga kita punya pangkat dinaikkan, sedangkan yang selayaknya untuk dinaikkan pangkat adalah kawan kita. Jadi bila kita dinaikkan pangkat disebabkan perbuatan kita yang salah, maka rezeki yang kita dapat daripada naik pangkat itu adalah haram. Maka setiap bulan basically kita berdosa. La ilaha illallah wa hakadha. Dan sebenarnya zuhud itu adalah satu maqam atau tingkat di atas semua itu. Namun seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersenang-senang diri dalam dunia, maka dari mana datang kuasa kita untuk memperolehinya zaman ini, di mana serba-serbinya tidak terang dan sukar didapati, yakni yang halal mutlak untuk menutupi aurat dan mengalas perut dari kelaparan yang halal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, ni Imam Haddad tulis di zamannya 300 tahun lebih dah menyebutkan bahawa yakni orang bersenang-senang dengan keduniaan.
zaman Imam Haddad. Ini kalau kita tengok Kota Tarim sampai sekarang ni pun macam tak ada benda sangat, apatah lagi 300 tahun yang lalu. Akan tetapi nak menunjukkan betapa para ulama ni berjaga-jaga, tidak mahu dilalaikan daripada perkara-perkara dunia. Dan sebenarnya para ulama sendiri yang sepatutnya jaga perkara-perkara tersebut. Kalau para ulama tak jaga, apatah lagi orang-orang awam. Mereka akan mengatakan, oh para ulama boleh macam tu macam ni, apatah lagi orang awam. Tapi kita sebagai orang awam janganlah pula tengok orang alim, tengok dia kereta besar, rumah besar, selalu tukar tu tukar ni, mungkin orang yang bagi, la ilaha illallah. Kadang-kadang orang bagi rumah, kadang-kadang orang bagi kereta, orang tak nak pun tapi diberikan. La ilaha illallah. Naam, tapi kalau kita biasakan diri kita untuk ini bersederhana daripada perkara-perkara dunia, insya-Allah rezeki yang halal itu mudah untuk diperolehi daripada rezeki yang halal. Dan yang berlebih, kalau kita ada lebih, khalas, banyak perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Kita berinfak, bersedekah, muwakaf, banyak perkara-perkara yang baik yang boleh kita lakukan bila kita ada kelebihan daripada rezeki, supaya ianya mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Nah, kemudian Imam Haddad dalam perihal seterusnya, perihal tawakal. Anda sangat perlu kepada sifat tawakal. Wahai saudaraku, hendaklah anda bertawakal, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan mencukupinya, membantunya serta menjaganya beserta anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dicukupinya. Sifat tawakal itu adalah hasil dari kebenaran dalam tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan buah dari keteguhan hati dan penguasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyariqi wal magharibi Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tuhan yang menguasai timur dan barat, tiada Tuhan melainkan dia, ambillah dia sebagai tempat berserah dirimu. Lihat betapa ayat ini dimulakan dengan menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan menentukan keesaan dalam uluhiyahnya itu. Kemudian disuruh pula supaya bertawakal kepadanya yang maha besar dan maha tinggi, hanyalah dia sahaja. Kalau begitu, tidak ada uzur dan alasan lagi bagi semua makhluk untuk menyerah diri kepadanya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan semua hamba-hambanya supaya bertawakal kepadanya dan mendorong mereka untuk melakukan yang demikian ini. Lihat firman-Nya ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, iaitu menyerah diri. Firman-Nya yang lain pula, fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pula, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika sekiranya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat tawakal, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan rezeki buat kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada sekawanan burung, bila keluar pagi dengan perut lapar dan kembali petang dengan perut yang kenyang. La ilaha illallah. Naam, dalam perihal at-tawakkal, Allah Subhanahu wa taala, ataupun makna tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah ataupun menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan segala keperluannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupinya, dibantunya dan dijaga diri dia dan anak-anaknya. Nah,
dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala urusan kita, baik urusan dunia, baik urusan barzakh, begitu juga urusan akhirat. Urusan dunia, kita pergi kerja, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja sebagai satu asbab untuk mencari rezeki, akan tetapi kita percaya dan yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala asbab, akan tetapi kita bertawakal dan yakin bahawa yang memberikan kita taufik dan yang memberikan pengkabulan daripada amalan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila kita bertawakal kepada Allah, sama ada dalam perkara dunia ataupun akhirat, maka ibadah ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu akan dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang kerja tapi tak tawakal, dia rasa sebab dia punya kemahiran dia, sebab dia punya paper yang dia ada, dia boleh sentiasa dapat kerja. Tapi kadang-kadang ada paper, ada pengalaman tapi tak ada kerja. Sebab dia yakin, dia tak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan kemahiran dia. Bahkan kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari bila kita keluar rumah untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila kita keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah, maka akan ada malaikat mendoakan kepada kita ataupun mengatakan kepada kita, hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Kamu akan diberikan hidayah, kamu akan diberikan kecukupan, kamu akan diberikan perlindungan, dan syaitan tak mampu untuk mendekati kamu. Nah, dan doa ni setiap kali kita keluar rumah dan mana-mana kita nak pergi. Kita nak pergi kerja ke, kita nak pergi kedai ke, kita nak pergi Allahumma salli ala Muhammad, nak pergi masjid ke, mana-mana kita nak keluar, kita nak pergi holiday ke, mana-mana kita keluar, kita baca, insya-Allah kita akan satu asbab untuk kita nak didik dan pupuk sifat tawakul dalam diri kita. Bila kita baca dan kita ingat tawakal, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maksudnya seakan-akan kita mengajar diri kita ini untuk bertawakal. Walaupun sebelum keluar kita dah plan, aku nak beli ni, aku nak beli tu, aku nak pergi sini, nak pergi situ, dah plan dah, pergi holiday nak buat apa, pergi kerja nak buat apa dan sebagainya. Akan tetapi yang membantu kita untuk mencapai daripada apa yang kita inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kedua dalam surah Muzammil, Allah Subhanahu wa taala sebelum nak suruh kita bertawakal kepada Allah, Allah menyebutkan tentang keesaannya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu timur dan barat, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Fattakhidhu wakila. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat kita berserah. Yakni tidak ada sesuatu perkara yang berlaku di atas bumi, bahkan di langit, melainkan berada di dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yakni tak ada satu daun, wa indahu ilmul ghaib wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yakni tidak ada satu daun yang jatuh melainkan dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satu batu di padang pasir ataupun di tengah-tengah lautan melainkan berada di dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita tahu semua perkara itu berada dalam pengetahuan Allah dan genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak risau. Tak ada satu perkara yang berlaku yakni kebetulan. Semuanya berbetulan. Semuanya seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha meliputi segala sesuatu. Tak ada satu perkara pun yang terlepas dari pengetahuan Allah. Innahu ya'lamus
innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tersembunyi, yang tersimpan dalam hati, ataupun apa-apa yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi daripada itu, yakni yang belum terlintas dalam fikiran seseorang. Kita kadang ada problem dengan itu, dengan problem dengan ini, problem dengan orang tu, problem dengan orang ini. Tak ada apa-apa pun yang terlepas dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu diperbaiki adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat tawakul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru belum habis lagi dengan COVID. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kita dan pelihara seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala perkara-perkara yang memudaratkan. Akan tetapi segala penyakit yang berada di atas muka bumi ini juga berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang si fulan berada dekat satu tempat yang banyak jangkitan tapi dia tak kena jangkitan. Kadang dia berada di tempat yang tak ada jangkitan tapi tak tahu tiba-tiba dia dapat jangkitan. Maksudnya ianya merupakan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi SAW bersabda, wa'lam, ketahuilah, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa-apa yang terkena kepada kamu tidak akan, apa-apa yang telah ditetapkan untuk kena kepada kamu tidak akan terlepas daripada kamu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa-apa yang tak terkena kepada kamu, tak tertulis untuk kena kepada kamu, takkan kena kepada kamu. Itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita akan sebutkan selepas ini tentang apakah makna tawakal yang disertai dengan asbab. Apakah makna tawakal yang akan disertai dengan asbab. Dan dekat sini dituliskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Subhanallah. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan merezekikan kamu seperti mana diberikan rezeki kepada burung. Keluar pagi hari perut lapar, balik di waktu petang dengan perut kenyang. Kita tak pernah tengok burung dia ada fridge ke, ada freezer ke, ada satu bilik yang penuh dengan makanan. Kita bila Tesco ataupun Giant ada offer dan sebagainya, khalas kita pun penuhkan stok dan sebagainya. La ilaha illallah. Akan tetapi subhanallah, setiap hari dia keluar, dia berusaha, dia dapat rezeki dan tak pernah burung dalam keadaan lapar. Dan kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tawakalnya burung, maka kita tak akan dan rasanya tak pernah pun kita berlalu satu hari dalam keadaan yang lapar, kecuali kalau kita sendiri yang tak nak makan. Ada terlampau banyak makanan yang diberikan sampai kita pun tak tahu nak makan yang mana. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kita dengan sifat tawakul. Amin, Allahumma amin. Pokok tawakal, dan ketahuilah bahawa asal sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu makrifatnya hati, yakni sedarnya hati bahawa semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang memberi manfaat maupun yang mendatangkan mudarat, yang buruk daripadanya maupun yang menyenangkan. Dan bahawasanya jika semua makhluk berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya mereka tiada mampu mendatangkan manfaat itu kecuali sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam azal. Begitu pula jika mereka berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepada Allah, nescaya mereka tiada mampu kecuali sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyaratkan atas betulnya tawakal, hendaklah anda tiada melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab tawakal itu.
Dan hendaklah anda menjauhi semua yang ditegah Allah dari melakukannya, dan membuat pula semua yang disuruh melakukannya dengan bergantung pada semua itu atas Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon perbantuannya dan menyerahkan segala-galanya kepadanya. Tidak menyalahi tawakal apabila anda melibatkan dirimu dalam salah satu sebab musabab urusan keduniaan, jika anda sudah menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, siapa yang memang benar tawakalnya kepada Allah, akan menjadi lemahlah libatannya dalam salah satu dari sebab musabab keduniaan. Adapun menyingkirkan diri sama sekali daripada urusan keduniaan, memang tiada boleh berlaku kecuali kepada orang yang kekal penghadapan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sepi hatinya daripada berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, dia tidak pernah menyia-nyiakan hak tanggungjawabnya terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebab tawakal itu. Nabi SAW telah bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Memadailah manusia itu akan menanggung dosa apabila dia menyia-nyiakan hak siapa yang ditanggunginya, iaitu yang wajib nafkah atasnya. Naam, dekat sini disebutkan bahawa asal ataupun prinsip tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keyakinan di dalam hati, yakni hati mengetahui dan meyakini bahawa segala perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi kebiasaannya kita tak menisbahkan perkara-perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adaban ma'allah. Tapi bila kita bahaskan tentang akidah ataupun ilmu tasawuf, maka kita akan menyebutkan bahawa segala perkara datang daripada Allah, baik yang baik, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dan dalam hadis Nabi SAW kepada satu kali Nabi SAW memberitahu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sewaktu beliau masih kecil, maka Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah sentiasa melindungi kamu. Dan ketahuilah, kalau seluruh manusia, seluruh makhluk berkumpul untuk memudaratkan kamu, maka mereka tak mampu untuk memudaratkan kamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka mereka tak mampu memberikan manfaat kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah terangkat pena dan telah kering dakwat. Maksudnya segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini cerita daripada zaman azal kan. Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang pertama yang diciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada cahaya itu diciptakan pena dan kertas, iaitu di nun wal qalami wa ma yasturun. Maka bila Allah perintahkan untuk ditulis segala apa yang akan berlaku daripada waktu itu sehinggalah di akhir zaman, maka antaranya adalah dituliskan segala qada dan qadar dan sebagainya. Maka tak ada apa-apa yang hatta yang akan berubah pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita yakin bahawa segala perkara, terutamanya daripada segi rezeki, daripada segi amalan, daripada segi ajal dan sebagainya, kita dah tahu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu yang sama kita diperintahkan untuk berusaha. Pada waktu yang sama kita diperintahkan untuk berusaha sebaik mungkin. Bukan khalas dah tahu semua dah ditetapkan tapi kita biarkan kepada qada dan qadar. Tidak diperintahkan begitu. Kita diperintahkan untuk ambil asbab, kita diperintahkan untuk berusaha sebaik mungkin, kemudian barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, sebab itu disebutkan di sini, disyaratkan atas betulnya tawakal, hendaklah anda tiada melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab tawakal itu. Kita buat maksiat, lepas tu kita cakap, ni dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat maksiat, lepas tu kita cakap, oh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, confirm aku akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu salah. Tawakal atas perkara-perkara yang baik. Kita berusaha sedaya upaya untuk melakukan segala perkara-perkara yang baik, kemudian kita bertawakal. Contohnya dalam asbab rezeki, kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barakah daripada usaha dunia dan daripada usaha akhirat. Usaha dunia dengan bekerja, dengan menyempurnakan kerja sebaik mungkin, dan usaha daripada akhirat adalah dengan kita menjaga segala perintah Allah Subhanahu wa taala daripada yang fardu dan yang sunat. Yang mana segala, apabila kita menyempurnakan segala perintah Allah yang fardu dan yang sunat, menjadi asbab dipermudahkan rezeki yang halal dan barakah. Jadi dua-dua pun kita usaha bekerja dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, seteliti mungkin untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barakah, iaitu usaha kita daripada perkara dunia, dan usaha kita daripada sudut akhirat pula untuk dapat rezeki yang halal yang barakah, untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, tidak menyalahi tawakal apabila anda melibatkan dirimu dalam salah satu sebab musabab urusan keduniaan, jika anda sudah menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang nak jadi orang alim, nak hafal Al-Quran, nak jadi ulama, nak jadi ahli perniagaan. Wabadin dia kata, okey, aku bertawakal kepada Allah, aku doa kepada Allah, aku nak jadi orang alim, aku nak jadi hafiz Al-Quran, tapi tak ada usaha, tak ada susah payah, tak ada kesabaran, maka takkan jadi. Hatta dalam perkara dunia pun orang kata, majnun anta, kau gila ke? Maksudnya nak jadi orang, kalau kita tengok orang-orang bisnes pun, mereka akan berusaha sedaya upaya, kadang-kadang tidur lewat malam, kadang-kadang terpaksa meninggalkan ahli keluarga, kadang-kadang terpaksa berjauhan daripada keluarga hanya untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan apa yang mereka inginkan. Ilmu, sama ada ilmu dunia, ilmu agama, dua-dua pun sama juga, sanggup pergi jauh-jauh, tinggalkan ahli keluarga untuk mendapatkan daripada ilmu tersebut. Apatah lagi perkara-perkara agama, lebih memerlukan usaha. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar, wal hilmu bittahallum, dan sifat santun itu dengan kita berusaha mendidik diri kita dengan bersifat tersebut. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya untuk segala sesuatu sebab, untuk mencapai kepada sebab tersebut. Ini cerita tentang Dzulqarnain, tapi maksudnya Allah nak sebutkan bahawa setiap perkara itu untuk nak dapatkan ada jalan dia. Kita nak A, ada jalan menuju A. Nak B, nak makan, asbab dia, nak kenyang, asbab dia berusaha untuk makan. Nak dapat rezeki, usaha bekerja. Nak jadi orang alim, usaha untuk belajar dan sebagainya. Maka setiap perkara itu ada dia punya sebab musabab. Nak baik, nak sembuh, dijadikan asbab untuk makan ubat ataupun mendapatkan kesembuhan. Nah, sebab tu penting untuk kita mengetahui apakah maksud tawakal sebenarnya. Satu kali ada seorang sahabat datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin untuk solat ataupun hadir majlis. Habis majlis, dia keluar, sekali tengok unta dia tak ada. Bila dia tengok unta dia tak ada, dia pun menangis. Baru beli unta, baru beli kereta baru. Obadin keluar tengok unta dia tak ada, dia pun menangis sampai orang pun semua berkumpul. Diberitahu kepada Rasulullah, Rasulullah datang dan bertanya kepada orang tersebut, yakni kamu ikat tak unta sebelum masuk dalam masjid? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ikat sebab aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam zaman sekarang, kita baru je bawa keluar kereta daripada showroom, kita biar tingkap terbuka, biar kunci dekat dalam, lepas tu kita pergi masjid. Kita ingatkan semua orang kat masjid, Masya Allah malaikat, la ilaha illallah. Wabadin keluar tengok, kereta kita tak ada. Mungkin orang pinjam kot. Tunggu orang pulangkan balik, tak pulang-pulang. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya salah. Ini erti tawakul tu bukan hanya menyerahkan bulat-bulat, kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini darul asbab, segala sesuatu untuk
mendapatkan segala sesuatu itu ada asbab dia. Naam. Kalau kita tengok juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Siti Maryam. Dalam surah Ali Imran, Allah menceritakan bila Nabi Zakaria ala nabina alaihi afdalus salatu wassalam mendatangi ataupun menziarahi cek Siti Maryam, falamma dakhala alaiha Allahumma salli ala Muhammad wa wajada indaha rizqa. Jadi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Siti Maryam akan mendapati bahawa ada rezeki. Sedangkan kita tahu Siti Maryam tak keluar daripada bilik ibadahnya. Dan Nabi Zakaria pun obviously dia tak bawa makanan tu, jadi dia pun tanyalah, mana kau dapat makanan ni? Aku tak bawa makanan ni, kau ada. Makanan dekat luar pun tak ada seperti mana yang kau ada. Jadi Siti Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyahid, dekat sini Siti Maryam tak perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, didatangkan kepadanya daripada makanan-makanan syurga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk beri makanan, beri rezeki, berikan apa sahaja tanpa asbab. Tapi bila Siti Maryam dalam surah Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam, bila dia nak makan, perintah Allah kepada Siti Maryam apa? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Ya, ini goncangkanlah wahai Siti Maryam pohon kurma ataupun dahan kurma tersebut, tusaqit alayki rutaban, akan jatuh kepada kamu rutab, ya ini kurma basah yang jadi asbab rezeki kepada kamu. Dekat sini seakan-akan dua-dua diberikan rezeki, satu tanpa asbab, satu lagi dengan asbab. Dan yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dengan asbab ataupun tanpa asbab. Jadi nak ajarkan kepada kita, asbab itu hanyalah perantaraan untuk mendapatkan rezeki, tapi hakikatnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki, bukan bermakna kita bergantung kepada usaha untuk mencari rezeki itu. Bukan usaha mencari rezeki itu yang memberikan rezeki, tapi yang memberikan rezeki itu tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ikut logik pun, orang tengah mengandung kan, tengah syarat mengandung, tengah syarat nak bersalin, ya ini bukan mudah untuk nak goyangkan pohon kurma tu kan. Tapi Allah nakkan usaha sahaja. Yang berikan rezeki adalah Allah. Kita kalau nak, hatta yang kita yang lelaki pun nak goyangkan dahan kurma tu bukan mudah kan. Tapi hanya bas usaha sikit je Allah nak kita usaha sikit. Hatta dekat dunia ni pun yang Allah nak tengok kita usaha sikit, Allah bagi banyak lepas tu. Kita mulakan sikit, wabakdin datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Karim. La ilaha illallah. Kita pasang niat baik, khalas Allah buka 70 pintu taufik. Kita berusaha untuk nak dapat rezeki yang halal, Allah buka pintu halal, rezeki yang halal daripada tempat-tempat lain juga untuk kita. Naam. Jadi menggunakan asbab itu tidak menyalahi daripada sifat tawakul. Walaupun disebutkan di sini, benar siapa yang memang benar tawakalnya kepada Allah, maksudnya semakin meningkat sifat tawakal seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi lemahlah libatannya dalam salah satu daripada sebab musabab keduniaan. Semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kurang kebergantungannya kepada asbab keduniaan. Nah, adapun menyingkirkan diri sama sekali daripada segala urusan dunia memang tidak boleh berlaku kecuali orang yang kekal penghadapan dirinya kepada Allah dan sepi hatinya dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini orang yang maqam tinggilah, maksudnya orang yang level dia tinggi, terkadang dia tak bergantung pun dengan asbab. Mereka tak bergantung dengan asbab sebab mereka tak perlu pun untuk daripada perkara-perkara dunia. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah mereka terima bulat-bulat. Sebab kita ni belum sampai level terima bulat-bulat. Dan kita ni kalau tak berusaha untuk tak cari rezeki, dia lapar, kita komplain. Tapi orang-orang yang seperti Ashabus Suffah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sebagainya, dan rakan-rakan Ashabus Suffah, khalas kalau lapar tak ada makanan, mereka takkan bising sampai. Sebab tu kita dengar sampai Abu Hurairah jatuh pingsan kelaparan. Hatta dah macam tu dia takkan minta kepada Rasul, dia akan malu nak minta kepada Rasul.
Tapi Rasulullah akan faham bila Abu Hurairah sangat lapar, kelas diajak makan dan sebagainya, didoakan. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa arda lapar sampai selalu sangat lapar, jadi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak rasa kepedihan lapar tersebut. Jadi masih lapar, tapi kepedihan lapar tu dihilangkan. La ilaha illallah. Naam, jadi kita ni yang level tawakal rendah, beginners, jadi tak perlu kena bergantung dengan asbab lebih. Bergantung dengan asbab lebih. Bila lapar, cari asbab makan, lepas tu baca doa. Lepas tu ingatkan diri bahawa yang bagi kenyang tu Allah, bukan makanan. Tapi makan tu kena. Tapi orang-orang yang levelnya lebih tinggi, dia kurang bergantung kepada asbab. Namun begitu, dia tidak pernah mengia-iakan hak tanggungannya terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebab tawakal tersebut. Naam. Jadi tawakal ni hatta untuk orang-orang yang mempunyai level tinggi, tawakalnya kepada Allah untuk diri dia. Adapun kalau dia mempunyai tanggungan, dia perlu untuk menggunakan asbab untuk nak settlekan orang yang wajib untuk dia beri nafkah. Dia ada family, dia ada anak-anak. Mungkin untuk dia kalau dia tak ada duit masih muskilah. Dia boleh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia boleh bersabar. Tapi untuk ahli keluarga dia tak boleh, dia kena untuk tunaikan tanggungan ataupun tanggungjawab dia kepada ahli keluarga ni. Tak boleh nak samakan diri dia, level tawakal dia dengan tawakal orang rumah dia ataupun anak-anak dia. Nah, kalau orang rumah dia perlukan shopping setiap tahun dan sebagainya, maka kena diberikan hak nafkah tersebut. Bahkan subhanallah, dalam Islam hak nafkah orang rumah adalah mengikut kebiasaan mereka. Yakni sebelum dia kahwin, kalau dah memang dia biasa dengan certain level makanan, certain level pakaian, hatta dia dah ada pembantu dan sebagainya, kalau suami tu mampu untuk berikan, maka perlu untuk berikan. Tapi kalau suami tak mampu nak berikan, janganlah sampai terpaksa untuk nak paksa diri. Tapi maksudnya kalau dah ada kemampuan untuk berikan, maka perlu diberikan. La ilaha illallah. Naam, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Cukup seseorang itu dianggap sebagai dosa apabila dia mengia-iakan hak orang-orang yang menjadi di bawah tanggungannya. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan menyimpan barang dan berubat. Dan ketahuilah bahawa menyimpan sesuatu untuk hari esok dan pergi berubat dari bermacam-macam penyakit tidak menyalahi pokok tawakal orang yang mengetahui bahawa yang mengayakan dan yang memberi manfaat dan mudarat itu ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyimpan makanan buat anak-anaknya, dan ini hanya untuk menjelaskan keharusan menyimpan makanan untuk esok. Adapun untuk diri beliau sendiri, maka beliau tidak pernah menyimpan sesuatu pun sampai esok. Barangkali ada orang lain yang menyimpannya untuk beliau, apabila beliau mendapat tahu, beliau akan melarangnya. Beliau pernah ditanya tentang 70,000 orang yang memasuki syurga tanpa hisab dari umatnya. Maka beliau berkata, humul ladzina la yastariquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berubat bila sakit. Tapi dalam perkataan bahasa Arab tu, la yastariqun bermakna mereka tidak menggunakan ruqyah. Makna ruqyah, kita tahu ruqyah ada yang hak, ada yang batil. Jadi dekat sini membawa maksud la yastariqun, mereka tidak menggunakan ruqyah yang batil, tidak berselar untuk menghilangkan penyakit, dan tidak bertelik, dan kepada Tuhan mereka menyerah diri. Naam. Menyimpan barang dan berubat. Bahawa menyimpan sesuatu untuk hari esok dan pergi berubat dari bermacam-macam penyakit tidak menyalahi pokok tawakal orang yang mengetahui bahawa yang mengayakan dan yang memberi manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Soalan famous kan during COVID ni, boleh ke nak ambil vaksin dan sebagainya. Naam. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil asbab. Kita pakai mask, kita pakai 2 mask, kita pakai face shield, ataupun kita pakai apa,
ala kulli hal, ini kita guna sanitizer dan sebagainya, kita amalkan distancing dan sebagainya, itu semua merupakan asbab. Tapi dengan mengamalkan asbab tidak mengurangkan keyakinan kita bahawa yang memberikan manfaat ataupun yang menyelamatkan kita daripada apa-apa mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada sahabat Nabi menggunakan ubat, setengah daripada sahabat Nabi tak menggunakan ubat. Dua-dua tak mengurangkan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu memang selesa dengan bertawakal tanpa menggunakan ubat, satu lagi selesa bertawakal dengan menggunakan ubat. Jadi dua-dua pun tak salah, dua-dua pun tak kurang keimanan selagi mana meyakini di dalam hati bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dekat sini menjelaskan tadi yang sebelum tadi bahawa Nabi untuk dirinya sendiri tak pernah simpan apa-apa, tapi untuk ahli keluarga dan untuk anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi simpan makanan, Nabi simpan mungkin rezeki dan sebagainya mungkin untuk esok hari, mungkin untuk sebulan, mungkin untuk setahun. Bahkan sebahagian daripada ulama menyebutkan bahawa untuk kita simpan rezeki untuk setahun dibolehkan. Sebab ada yang kata tak boleh. Antaranya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia memegang pendapat bahawa yakni rezeki ni tak boleh disimpan lebih daripada satu hari. Disebabkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Dzar, yakni kamu kena duduk seorang-seorang. Yakni pendapat kamu tu syadid sikit kan, macam keras, maksudnya tak boleh diamalkan oleh semua orang. Jadi kamu kena duduk bersendirian, jangan duduk dengan sebab tak semua orang mampu untuk mengamalkan apa yang kamu amalkan ataupun yang kamu yakini daripada hukum hakam. La ilaha illallah. Alhamdulillah kita sekarang ni mungkin ada yang lebih mafi muskilah yang ni nak simpan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai kita simpan itu sampai menghilangkan sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak simpan boleh, tak simpan pun boleh, al-muhim tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW satu hari keluar daripada rumah kerana dah 3 hari tak makan. Satu hari Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bawa balik makanan. Kemudian Sayyidatina Fatimah masak. Sebelum nak diberi makan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tak sampai hati nak beri Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain makan selagi tidak diberikan kepada Rasulullah. Jadi bila dibawa makanan tu jumpa ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah bahawa sudah 3 hari makanan tak masuk dalam perut ayah kamu. Dan tak lama selepas itu Sayyidatina Fatimah pun seakan-akan mengamalkan ataupun mewarisi daripada keadaan ayahnya. Satu hari Nabi SAW lapar keluar daripada rumah. Dalam perjalanan jumpa Sayyidina Abu Bakar, lepas tu jumpa Sayyidina Umar. Semuanya keluar daripada rumah sebab lapar. Pergi kepada salah seorang sahabat Nabi golongan Ansar yang ada kebun Abu Tayhan. Jadi bila dah disiapkan makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka Nabi pun ambil roti diisikan daging macam shawarma lah kan, lepas tu ambil rutab dan kurma, disuruh untuk dihantar kepada rumah Sayyidatina Fatimah dan mengatakan bahawa dah 3 hari Sayyidatina Fatimah tak makan. Syuf, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tapi tak ada makanan kat rumah. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidatina Fatimah, ini orang-orang yang makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, melalui hari-hari tanpa ada makanan di rumah, tapi diorang tak komplain. Diorang tak komplain, tak pergi minta dan sebagainya. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan bahawa ada satu orang ayah, dia kata dekat ahli keluarga dia dan anak-anak dia, kata sehari ni kita cuba untuk berlapar satu hari. Maksudnya kita tak akan masak, kita makan alal mawjud, yakni aswadain, yakni air putih dengan kurma. Jadi khalas, breakfast air putih kurma, lunch air putih kurma, badan dinner pun air putih kurma. Tapi lepas isyak ada orang ketuk pintu. Orang ketuk pintu hantar makanan, kapsa ke, mandi ke, apa semua kan. Lepas tu ayahnya pun menangis. Kenapa ayah dia menangis? Dia kata, syuf,
satu hari kita nak jalankan kehidupan seperti mana yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada je orang yang akan rosakkan plan kita kan, hantar makanan sedap-sedap. Kononnya nak cuba berzuhud lah satu hari, nak berlapar satu hari, tapi tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting, yakni walaupun kita hidup diberikan segala kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemudahan, yang paling penting adalah untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tengok zaman dulu, kalau dekat madrasah, mungkin hatta zaman saya pun dah senang. Satu hari 5 kali makan. Yang tukang masaknya pun orang restoran, semuanya sedap-sedap, masya-Allah. Tapi orang-orang zaman dulu duduk madrasah susah makanan mereka. Subhanallah, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan tak ada makanan yang lebih sedap daripada makanan yang kami makan sewaktu kami berada di Ribat Tarim. Yang mana dia kata dia masak nasi, lepas tu dia perah limau sikit, lepas tu entah lagi satu dia letak, tu je makanan dia. Mungkin tak tahulah, memang ikan dengan ayam daging tak adalah, maksudnya nasi mungkin dengan limau sikit diperah dengan ada lagi satu bahan. Dikata sampai sekarang aku dapat rasa kenikmatan makanan-makanan tersebut, walaupun sekarang ni bila dah dibuka daripada rezeki, pergi di jemputan sana jemputan sini, tapi makanan sewaktu aku makan di madrasah tu lebih sedap daripada zaman sekarang. La ilaha illallah. Dulu saya masa dekat Cape Town, subhanallah, makanan ialah makanan madrasah lah kan, tak sesedap macam makanan luar. Jadi most of the time, walaupun dekat kantin ada makan nasi, tapi kita orang makan roti dengan telur je. Lunch makan roti dengan telur, breakfast roti dengan telur, dinner pun roti dengan telur, most of the time, sepanjang hari, sepanjang minggu. Tapi Alhamdulillah tak ada komplain. Bukan tak komplain lah, komplain tipulah kalau tak komplain, tapi maksudnya Alhamdulillah survive. Alhamdulillah survive. La ilaha illallah. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang lebih serius dalam belajar, yakni makanan bukan menjadi yakni seakan-akan ilmu dan apa yang dipelajari mereka di dalam madrasah itu lebih mengenyangkan mereka daripada makanan rohani yang mereka dapat itu lebih mengenyangkan daripada makanan fizikal. La ilaha illallah. Beliau pernah ditanya tentang 70,000 orang yang memasuki syurga tanpa hisab dari umatnya. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga Allah jadikan kita daripada orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Maka Nabi berkata, humul ladina la yastariqun, orang-orang yang tidak berubat dengan ruqyah yang batil bila sakit. Apa ruqyah yang batil? Ruqyah yang menyalahi daripada syariat, seperti menggunakan bantuan jin, seperti menggunakan mantra-mantra ataupun bacaan-bacaan yang menyalahi daripada syarak, ataupun mengguna bahan-bahan yang najis dan sebagainya, waliyadzubillah, sebagai perubatan. Dan ada juga ruqyah yang hak. Ruqyah yang hak seperti mana? Seperti yang disebutkan dalam hadis, kisah yang panjang, tapi kurang lebih satu hari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengubat satu orang yang kena sengat ataupun kena patuk dengan ular dengan bacaan surah Fatihah. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ma yudrik annaha ruqyah, mana kamu tahu bahawa surah Fatihah itu adalah ruqyah. Dan Nabi SAW membenarkan, iaitu mengiyakan bahawa perbuatan itu dibolehkan. Maka ada ruqyah yang batil, ada ruqyah yang hak yang boleh digunakan. Maka tak salah nak berubat dengan amalan-amalan yang tidak bercanggah dengan syarak, dan tidak bertelik. Orang-orang yang tidak yakni percaya kepada tanda-tanda ataupun alamat-alamat. Contohnya kadang-kadang angkat pinggan jatuh pecah, dia kata oh ni ada benda akan berlaku. Ataupun hujan panas, oh ni ada benda tak baik akan berlaku. Ataupun itu tiba-tiba ada kucing hitam ke ataupun apa-apa binatang hitam dan sebagainya, tiba-tiba dekat rumah, lalu dekat depan rumah, ataupun tu dan ini dan sebagainya. Lah, itu bukan satu perkara. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, yakni bila perkara-perkara macam tu berlaku, wamdu, yakni kita
tak percaya kepada perkara-perkara tersebut. Nampak ada, khalas kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan. Tapi kita tak percaya kepada perkara-perkara yang dicakap membawa keburukan ataupun kesialan dan sebagainya. Nah, wala yatatayyarun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang di zaman jahiliyah ataupun umat-umat daripada kaum Nabi yang terdahulu, mereka mempercayai daripada perkara tersebut. Dalam Yasin mereka menyebutkan, Allah berfirman, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka mengatakan inna tatayyarna bikum, kami ni merasakan ada musibah akan berlaku disebabkan kamu, iaitu kamu tu para nabi dan para rasul. Kerana dakwah kamu lakukan, hujan berhenti turun dekat kampung kami, padahal tak ada kena-mengena pun. Tapi mereka mengatakan kepada para nabi dan rasul, sebab kamu berdakwah, tengok apa dah jadi, hujan berhenti turun. Sebelum ni hujan okey je, tiba-tiba berhenti turun. La illam tantahu, kalau kamu tak berhenti daripada berdakwah, kami akan merejam kamu dan kami akan mengenakan azab ataupun mengazab kamu dengan azab yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum, para nabi mengatakan kesialan itu berada pada kamu kerana kekufuran kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dakwahnya kami. Maksudnya ini merupakan akidah ataupun kepercayaan orang-orang jahiliyah, yakni terhadap perkara-perkara yang membawa musibah ataupun menggunakan tanda-tanda untuk mempercayai ada perkara buruk yang akan berlaku. Nah, InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung tanda-tanda orang-orang bertawakal, dan juga kemudian kita akan masuk fasal yang seterusnya. Allah Ta'ala alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kita dengan sifat tawakal dengan sebenar-benarnya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab tawakal itu menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala juga permudahkan segala urusan kita di dunia, di barzah dan akhirah. Begitu juga untuk ahli keluarga kita dan anak-anak kita, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.